Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersama-sama dalam majlis perkongsian ilmu yang kita namakan sebagai fiqh dan kita. InsyaAllah dalam perkongsian ilmu ni kita ada beberapa sesi, yang mana dalam setiap sesi tu kita akan bincangkan berkaitan dengan tajuk-tajuk tertentu berkaitan dengan hukum fiqh. Jadi sebelum kita meneruskan, lebih baik kita memahami tajuk kita pun nama dia fiqh. Jadi lebih baik kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan fiqh. Fiqh di sini para ulama membahagi ataupun mendefinisikan fiqh tu dengan dua makna. Pertama sekali dari segi bahasa dan kedua dari segi sudut istilah. Dari segi bahasa, fiqh bermaksud faham. Al-ilmu bisyai' wal fahmu lahu. Ilmu dan mengetahui dan memahami sesuatu perkara. Mengetahui dan memahami satu perkara itu dinamakan sebagai fiqh. Dari segi istilah, para ulama memberikan beberapa makna dari segi istilah, tapi yang kita nyatakan di sini iaitu berkaitan makna yang didefinisikan, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Minhajul Usul, yaitu al-ilmu bisyai' wal al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu berkaitan dengan hukum hakam, hukum syarak, al-amaliyati al-muktasabu, iaitu berkaitan dengan perbuatan mukallaf, min adillatiha at-tafsiliyah, iaitu yang mana diambil ataupun dinyatakan hukum tersebut daripada dalil-dalil yang tafsil, dalil-dalil yang terperinci. Secara ringkasnya lah, maknanya ada makna fiqh yang maksud hukum itu sendiri. Fiqh itu bermakna hukum itu sendiri, maknanya hukum wajib, sunat, haram, itu semua adalah fiqh, kan? Dari segi ringkasnya, makna definisi yang diberikan oleh Imam Al-Baghawi iaitu mengetahui hukum syarak ni. Hukum syarak kita tahu lah, haram, wajib, sunat, itu hukum syarak. Al-amaliyati al-muktasab berkaitan dengan perbuatan mukallaf, iaitu perbahasan ilmu fiqh ni dia lebih kepada perbahasan perbuatan lahiriah dan batiniah. Itu adalah hukum fiqh. Dari segi i'tiqad, dari segi pegangan, ianya dibahaskan di dalam ilmu tauhid ataupun ilmu akidah ataupun ilmu usuluddin. Fiqh ni dia fokus kepada perbuatan, fokus kepada perbuatan mukallaf. Mukallaf ni siapa? Mukallaf ni adalah orang yang dipertanggungjawabkan hukum kepadanya, kan? Mukallaf, ulama memberi beberapa syarat tentang mukallaf, iaitu yang pertama yang kita nyatakan di sini, yang pertama akil dan baligh. Akil ni adalah orang yang berakal. Orang gila, orang yang tidak berakal, maknanya tidak akal, orang gila ni dia tidak dipertanggungjawabkan dan tidak dikira sebagai mukallaf. Begitu dengan orang yang baligh. Baligh ni adalah orang yang sampai umur. Bagi lelaki keluar air mani, bagi perempuan keluar haid. Kalau tak keluar, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia akan sampai umur 15 tahun qamari, maknanya dia akan dikira sebagai mukallaf ataupun dah dikira sebagai akil baligh. Maka bila cukup dua syarat ni, maka dekat sana dikira sebagai mukallaf, makna dipertanggungjawabkan hukum, maknanya wajib solat, wajib puasa dan sebagainya terhadap orang mukallaf. Min adillati tafsiliyah ni adalah daripada dalil yang terperinci. Dalil-dalil hukum fiqh ni diambil daripada Al-Quran, diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada ijma' dan qiyas, juga beberapa juga daripada ijtihad para ulama. Secara ringkasnya, dalam kita memahami usul fiqh ni,
Kenapa ilmu fiqh ni? Ilmu fiqh ni adalah ilmu yang membahaskan berkaitan dengan hukum hakam. Jadi penting untuk kita mempelajari ilmu fiqh supaya kita mengetahui ibadat kita ni sahih, perbuatan kita ni betul, berkaitan dengan halal haram dan sebagainya. Yang itu berkaitan dengan ilmu fiqh. Mempelajari ilmu fiqh, hukum dia adalah fardu ain bagi yang berkaitan dengan diri kita. Contohnya bab ibadat. Wajib kita mempelajari fiqh atau fardu ain bagian solat, bagian wudu, mandi wajib dan sebagainya. Itu fardu ain. Fardu kifayah ni hukumnya jadi fardu kifayah, iaitu berkaitan dengan kita nak mendalami ilmu fiqh tu, takhasus, menjadi specialize dalam hukum tertentu. Contoh dalam bab zakat, dalam bab malam, itu adalah fardu kifayah. Kemudian orang yang mempelajari ilmu fiqh ni, dia dikira sebagai orang yang mendapat kebajikan, mendapat kebaikan, sebagaimana yang hadis Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri kefahaman agama kepadanya. Man yufaqih, ada tanda tasydid dekat sana, sabdu, maknanya ada penekanan dekat sana, maknanya faham agama tu dengan sebetul-betul faham, bukan sekadar tahu, tapi dia faham, dia boleh buat dan boleh amal berkaitan dengan ilmu fiqh. Antara keistimewaan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun fiqh Islam, iaitu syariat yang diturunkan oleh Allah, dia menjadi satu peraturan ataupun undang-undang untuk mengatur kehidupan manusia supaya menjadi kehidupan yang bahagia, sejahtera dan aman. Sebagaimana kalau kita berada dalam mana-mana company, contohnya kita duduk dalam satu company, kita terikat dengan peraturan ataupun undang-undang yang ditetapkan oleh company supaya kita bekerja dalam keadaan selamat, tenteram, dengan aman, kan. Begitu juga kalau kita berada di atas jalan raya, kita duduk, kita bawa kereta tu mengikut peraturan jalan raya. Contohnya traffic light, kalau hijau tanda berjalan, tanda jalan, kuning tanda amaran, berwaspada, merah tanda kita berhenti. Jadi kalau kita sekiranya kita melanggar traffic light tu, dia akan memberikan kemudaratan ataupun keburukan kepada diri kita, mungkin juga akan memberi keburukan kepada orang lain, boleh menyebabkan kemalangan dan sebagainya, boleh menyebabkan terkorbannya nyawa dan sebagainya. Jadi kalau kita nak selamat dalam perjalanan dalam jalan raya ni, kita kena ikutlah traffic light, peraturan ni. Macam tu juga kita berada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bumi Allah Subhanahu wa taala, maknanya Allah turunkan syariat ini adalah untuk menjaga keamanan kita. Syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ni, dia menjadi satu peraturan, menjadi undang-undang kepada kita semua supaya kita hidup dalam keadaan suasana yang harmoni, sejahtera, kan. Jadi syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja merangkumi ibadat. Sebagian kita faham hanya berkaitan dengan ibadat saja, kan. Contohnya bab solat, puasa, zakat, itu sahaja. Sebenarnya syariat atau fiqh Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni, dia merangkumi semua perkara, kan. Dia merangkumi semua perkara, dari segi hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, kesemua ada dibincangkan ataupun dibahaskan di dalam ilmu fiqh, kan. Kalau dalam sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, pengarang ada menyebutkan fiqh Islam ni merangkumi dalam beberapa aspek. Yang pertama sekali iaitu bab ibadat. Bab ibadat ni kita tahulah bab solat, bab puasa, kan, bab ibadat dibincangkan dalam fiqh Islam. Yang kedua berkaitan dengan kekeluargaan, berkaitan dengan perkahwinan, penceraian, bab nafkah, penjagaan hak kanak-kanak, penyusuan dan sebagainya. Begitu juga yang ketiga iaitu muamalat, berkaitan dengan hukum jual beli, hukum gadaian, pinjaman, berhutang dan sebagainya dibincangkan dalam fiqh Islam. Begitu juga bab pemerintahan ataupun siasat syar'iyah, berkaitan dengan pemerintahan, bagaimana dia memerintah dengan keadaan adil, tidak melakukan kezaliman, bagaimana kita yang dipimpin ni mentaati perintah pemimpin selagi mana yang tidak bercanggah dengan syarak. Dibahaskan juga dengan lebih terperinci berkaitan dengan pemerintahan, siasat syar'iyah.
Kemudian dibincangkan juga dalam fiqh Islam, iaitu qanun keseksaan, iaitu berkaitan dengan kesalahan jenayah, hukuman-hukuman kalau kita langgar. Contohnya orang minum arak, apa dia punya qanun dia, apa dia punya keseksaan, apa yang akan dibuat. Contohnya orang yang contohnya membunuh dan sebagainya, ada dia punya dibincangkan dalam fiqh Islam. Kemudian berkaitan dengan hubungan antarabangsa, bagaimana negara boleh melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar, juga dibahaskan dalam fiqh Islam. Begitu juga dengan adab dan akhlak ataupun ahwal syakhsiyah, dibincangkan dalam fiqh Islam. Maknanya fiqh Islam ni dia menyeluruh. Dia bukan saja tertumpu kepada ibadat semata-mata. Bukan dia kepada bab solat, kefahaman kita bab solat, puasa, zakat, haji, kan, tidak. Dia menyeluruh kepada semua aspek. Kalau bukan tak ada dalam fiqh, mungkin kita yang tak jumpa, kan. Mungkin kita yang tak jumpa perbahasan tu dalam fiqh, tetapi ada disebutkan di dalam fiqh berkaitan dengan fiqh Islam, ataupun syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ianya seperti satu signboard kepada kita, menjadi satu papan tanda kepada kita, kan, ataupun istilah kalau nak buat hashtag signboard kehidupan. Signboard fiqh, signboard kehidupan. Kan, kalau kita berada dekat atas jalan raya, signboard kiri kanan tu adalah memudahkan kita berjalan, supaya kita tahu jalan, supaya kita tahu tujuan kita, supaya kita berada di jalan yang betul, kita tak sesat, supaya kita dapat info ada banjir kat depan ataupun ada kemalangan kat depan dan sebagainya di atas jalan raya dan sebagainya. Jadi macam itulah dalam syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ianya menjadi satu signboard. Ia menjadi petanda kepada kita. Petanda apa? Petanda bagaimana kita melayari kehidupan kita, mana satu perkara yang kita boleh buat, mana satu perkara yang kita tak boleh buat, mana satu perkara yang kita patut buat dan sebagainya. Syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni sudah pasti, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syatibi. Konsep syariat ni disebutkan di dalam kitab Al-Muwafaqat oleh Imam Syatibi. Beliau mengatakan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni adalah berdasarkan maslahat dan menolak segala kemudaratan. Mana yang Allah turunkan syariat ni adalah untuk menjaga kebaikan kita, maslahat, dan dia menolak segala bentuk kemudaratan. Itulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kan, apa signboard ni? Signboard ni mudah macam ni, iaitu apabila suatu perkara yang dilarang ataupun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah signboard keburukan. Apabila suatu perkara yang diwajibkan ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tanda maslahat, kebaikan ataupun faedah untuk kita melaksanakan. Jadi sifir mudah dia macam ni. Sifir mudah dia haram, dilarang, keburukan, wajib, diperintahkan ataupun disuruh, itu adalah kebaikan. Jadi itu berkaitan dengan signboard. Jadi signboard kita itulah kehidupan kita. Signboard kehidupan kita halal dan dilarang, ataupun wajib ataupun diperintahkan. Jadi selama mana kita berada dalam signboard kehidupan kita ni, insya-Allah kita akan berada di jalan yang betul, berada di jalan dasan dan dasan yang betul, insya-Allah. Kalau kita melihat bagaimana ulama terdahulu memahami apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat beberapa kisah, insya-Allah, bagaimana apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya mesti ada mengandungi maslahat, kebaikan. Kita boleh buat, kita kena buat, walaupun pada pandangan kita dia tu buruk, ataupun pandangan kita tu berat, atau pandangan kita tu macam pelik. Apabila Allah mengharamkan, walaupun pada pandangan kita kena buat, kan. Contohnya kita kena buat sebab kalau tak buat nanti dan sebagainya. Contohnya riba, contoh, kan, kita kena buat, kalau tak kita tak untung, terugi dan sebagainya. Maknanya dekat sana, kalaulah Allah kata haram, maknanya mesti ada mudarat, kan. Kalau kita melihat beberapa kisah, contohnya kita ambil kisah sebagaimana kisah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Ini kita nak cerita bagaimana perintah Allah tu mengandungi kebaikan, maslahat, walaupun pada akal kita nampak benda itu adalah macam suatu benda yang berbahaya. Contohnya bagaimana Nabi Ibrahim bagi tahu kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ra'aitu fil manam anni azbahuka.
Aku melihat, ya wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Fanzur maza tara. Apa pandangan kau berkaitan dengan perkara ini? Nabi Ismail memahami itu adalah perintah Allah, kerana mimpi adalah salah satu cara wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada, melalui mimpi mendapat wahyu kepada para nabi. Jadi Nabi Ismail faham itu adalah perintah Allah. Bila perintah wajib dia wajib ditaati. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail, ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, buatlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku akan menjadi orang-orang yang bersabar. Jadi Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, kedua-dua tahu itu adalah perintah Allah, wajib untuk kita mentaati. Apa yang berlaku bila Nabi Ismail, Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, adakah Nabi Ismail terkorban? Tidak, Nabi Ismail tidak terkorban. Tapi bahkan Allah menggantikan dengan seekor kibas. Dekat sana, walaupun pada kita menyembelih anak adalah suatu perkara yang tak masuk akal, tetapi itu adalah perintah Allah. Bila Allah perintahkan, bermakna ia adalah maslahat, ianya adalah kebaikan. Bila ada kebaikan, maka kita kena buat perintah Allah, kan? Tengok apa berlaku, digantikan dengan kibas, kan? Sehingga adanya sekarang hari raya korban, kita melakukan korban sempena peristiwa Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim. Begitu juga kita melihat juga berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail di padang pasir, kan, di padang pasir. Allah perintahkan Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dengan Nabi Ismail di padang pasir. Kita tahu padang pasir tak ada pokok, atas dia adalah siling bumbung dia adalah langit, lantai dia adalah pasir, keliling dia tu tak ada pokok, tak ada air. Bila turunkan dengan Nabi Ismail ketika itu masih kecil lagi, tetapi Hajar bertanya, adakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim kata, ya, ini adalah perintah Allah. Maknanya Hajar terima dengan perintah Allah, tidak akan meninggalkan saya dengan Nabi Ismail ni tanpa sia-sia. Sebab ini perintah Allah, mesti ada maslahat, mesti ada kebaikan. Kenapa Allah perintahkan sedemikian? Jadi bila macam tu, apa yang berlaku? Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar, Nabi Ismail masih kecil. Siti Hajar kejar Nabi Ismail, letakkan Nabi Ismail, kemudian dia berlari daripada Bukit Safa ke Marwah ulang-alik 7 kali, kan? Kemudian apa peristiwa-peristiwa yang kita ringkaskan peristiwa yang besar. Nabi Ismail hentakkan kaki dia, terpancurlah air Zam-Zam, kan? Bila air Zam-Zam di padang pasir terpancurnya air, maka dekat sana sudah tentulah orang akan mencari tempat tersebut. Dengan bagaimana pedagang-pedagang melihat ada burung keliling di atas. Bila melihat ada burung, maknanya kat situ ada air. Jadi bila ramailah pedagang-pedagang duduk mencari tempat tu, jumpalah tempat air Zam-Zam tu. Ada orang buat rumah dan sebagainya. Akhirnya menjadi business center, kan? Tempat tersebut menjadi business center sebab ada kemudahan air, kan padang pasir susah nak dapat air. Jadi dekat sana jugalah adanya telaga Zam-Zam. Dekat sana jugalah dibina Kaabah, kan? Kalau sekarang apa terjadi, yang setiap tahun kita pergi tunaikan haji, umrah, kan, iaitu Mekah. Mekah adalah tempat dulunya adalah kosong, tak ada apa, tapi peristiwa Allah perintahkan Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail di tanah yang kosong tu, menyebabkan sekarang adanya Kaabah, adanya orang pergi umrah dan sebagainya, kan, menjadi tempat business center. Walaupun pada hakikatnya kita meninggalkan anak dengan masih baby lagi di padang pasir yang kosong, ianya suatu perkara yang tak masuk di akal, kan? Baby masih kecil. Tapi bila Allah perintahkan, maknanya mesti ada sesuatu perkara yang maslahat, kebaikan untuk kita, walaupun kita tak nampak, kan? Kalau kita melihat contoh lagi, kita ambil peristiwa yang perkara yang Allah haramkan. Perkara yang Allah haramkan sudah tentu ianya adalah mudarat. Kita ambil kisah sebagaimana kisah Sayyidina Umar Al-Khattab dengan Sayyidina Amru bin Al-As. Sebagian kata Amr bin Al-As ataupun Amru bin Al-As. Amru bin Al-As diantar oleh Sayyidina Umar ketika itu menjadi khalifah yang kedua. Diantar Amru bin Al-As ke Mesir menjadi gubernur. Jadi tradisi Mesir ni, kita ringkaskan kisah dia. Tradisi Mesir ni, setiap tahun dia akan kering air dia. Bila kering air dia, cara nak naikkan sungai tersebut adalah dengan mencampakkan ataupun menghanyutkan wanita perawan yang masih dara. Perawan
dihias dengan cantik-cantik, kemudian dihanyutkan ataupun dihanyutkan dekat sungai Nil, esoknya sungai Nil akan naik. Macam itulah menjadi tradisi ritual setiap tahun. Bila sungai Nil turun, letak wanita perawan dihias seperti pengantin, dihanyutkan di sungai Nil, dia naik semula. Kan, dia naik semula. Apabila berlaku, Amr bin al-As datang ke Mesir menjadi gubernur ketika itu. Air sungai Nil ni kering. Jadi orang datang kepada Amr bin al-As sebagai gubernur, dia kata kita kena campak bagi seperti yang mereka lakukan setiap tahun, itu letak wanita perawan dihias seperti pengantin untuk naikkan sungai Nil. Amr bin al-As tahu ada ayat perintah Allah, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kita diharamkan membunuh manusia, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Kan, kita tak boleh bunuh sama Islam atau bukan Islam tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Jadi Amr bin al-As tahu ini Allah haramkan. Bila Allah haramkan, maknanya kalau kita laksanakan, sudah pasti ianya akan mendatangkan mudarat lagi. Bukan mendatangkan kebaikan, mendatangkan mudarat lagi pada masa akan datang. Kan, jadi Amr bin al-As buat macam mana? Dia hantar surat kepada Sayyidina Umar di Madinah ketika itu menjadi khalifah. Dia hantar dekat Madinah. Kemudian Sayyidina Umar menulis surat. Dia tulis surat untuk diberikan kepada sungai Nil. Kan, surat tu ditulis untuk diberikan kepada sungai Nil. Kan, jadi Sayyidina Umar dapat, Sayyidina Amr hantar surat, Sayyidina Umar baca sekian-sekian bagaimana dia punya air sungai Nil kering apa semua. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab tulis surat, dihantarkan kepada sungai Nil, dimasukkan envelope, lepas tu diberikan kepada Amr bin al-As semula. Kan, Amr bin al-As baca surat tu, dia baca apa yang dituliskan, apa yang ditulis oleh Umar bin al-Khattab. Kisah ni dinyatakan ataupun diceritakan diceritakan oleh Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Sayyidina Umar tulis apa? Min Abdillah Umar bin al-Khattab ila Nil Misri. Daripada hamba Allah Umar bin al-Khattab kepada Nil Mesir, sungai Nil Mesir. Apa yang dituliskan? Fa in kunta innama tajri min kibalik fala tajri. Sekiranya engkau mengalir disebabkan diri engkau sendiri, maka janganlah mengalir. Fala tajri, janganlah engkau mengalir. Wa in kunta innama tajri, sekiranya engkau wa in kunta innama tajri bi amrillahil wahidil qahhar, sekiranya engkau mengalir adalah atas perintah daripada Allah yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa. Wa huwal ladzi yujriyaka fanas'alullahu ta'ala an yujriyak. Sekiranya engkau mengalir kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk engkau terus mengalir. Amr bin al-As meletakkan surat itu, surat Sayyidina Umar ni, yang letakkan dalam sungai Nil pada hari Jumaat. Keesokan harinya pada hari Sabtu, air dekat sungai Nil naik sehingga sekarang sungai Nil tak pernah cetek. Jadi menunjukkan sana, apabila sekiranya lah, kalaulah Amr bin al-As dia buat ritual dengan meletakkan wanita yang masih perawan dihias seperti pengantin di sungai Nil, dihanyutkan, sudah percaya sehingga kini syaitan akan sentiasa bergembira dengan dia punya ritual. Nak menunjukkan bahawa jin dekat sungai Nil ni mempunyai test yang tinggi lah. Kalau kat Malaysia ni kita buat ritual bagi kepala kerbau lah, ekor ayam lah. Tapi jin sungai Nil ni dia nak perempuan yang masih dara. Hebatnya jin dekat sungai Nil. Sekiranya dilakukan oleh Amr bin al-As perkara tersebut, sehingga kinilah akan adanya pemujaan. Jadi bila Allah haramkan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, jangan bunuh orang tanpa sebab, Islam ke bukan Islam ke, tak boleh diharamkan. Jadi Amr bin al-As tak buat. Jadi menunjukkan dekat sana setiap apa yang diharamkan oleh Allah mesti adanya mudarat. Jadi inilah signboard kehidupan kita. Ini adalah papan tanda kehidupan kita. Apa yang Allah perintahkan, makna kita kena laksanakan. Apa yang Allah perintahkan wajib kepada kita, kita kena laksanakan. Apa yang Allah larang
ataupun Allah tegah, kita kena tinggalkan. Dalam khutbah setiap minggu akan disebutkan, sedang jemaah Jumaat yang dirahmati Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita memperoleh kehidupan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi dekat sana setiap hari kita kena ingat, kan diingatkan setiap minggu, kita diingatkan oleh khatib. Dekat sini inilah signboard kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Halal, suatu perkara yang baik, mesti ada kebaikan. Apa yang diwajibkan mesti ada kebaikan. Apa yang diharamkan, ditegah, mesti ada keburukan. Walaupun pada pandangan akal, pandangan mata kita, akal kita tak nampak apa dia punya kebaikan, apa dia punya keburukan, kan. Kaitan fiqh Islam ni juga mempunyai kaitan yang sangat kuat dengan akidah Islam, kan. Bagaimana tanda kita beriman, iaitu kita melaksanakan segala perintah Allah. Kerana apalah setiap kebanyakan dalam Al-Quran, apa perintah Allah, Allah akan mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu untuk puasa, kan, untuk puasa. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun, kan, min amali syaitan fajtanibu la'allakum turhamun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, menyembah berhala, menilik nasib guna anak panah, itu adalah perkara yang kotor, najis, daripada amalan syaitan. Ya ayyuhallazina amanu, contohnya ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah, wahai orang beriman, jangan makan riba. Kaitan akidah dengan fiqh ni dia menjadi satu kaitan yang sama, menjadi kaitan yang sangat kukuh. Beriman dengan melaksanakan perintah Allah. Tanda kita beriman, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah signboard kehidupan kita, menjadi syariat Allah ni mengatur kehidupan kita, undang-undang kepada kita. Selama mana kita mengikutinya, kita akan selamat di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi insya-Allah cukup itu saja pada kali ini. Insya-Allah kita akan sambung pada sesi seterusnya. Kita akan bahaskan tajuk-tajuk yang tertentu, insya-Allah. Semoga kita mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu kita ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.